Kenapa? Kerana di dalam dunia ini betapa ramai manusia dalam dunia ini, tetapi tak semua yang Allah pilih masuk Islam. Berapa ramai yang dalam orang Islam, tak semua Allah pilih untuk menjadi hafiz Al-Quran. Dan menjadi hafiz Al-Quran ini bukan sesuatu yang senang. Dan andai kata mungkin anda adalah seorang yang hafiz Al-Quran, ataupun mungkin ahli keluarga anda, atau ahli kenalan rapat anda, contoh seperti kawan atau saudara mara. Jadi jika bertanya kepada seorang hafiz Al-Quran, senangkah hafiz Al-Quran? Tak. Bukan mudah menghafal Al-Quran. Kita perlu menjaga nafsu kita, kita perlu menjaga diri kita dari perkara-perkara yang lara. Jadi bila kita bersusah payah menghafal Al-Quran, lalu kita meninggalkan yang begitu saja, rugilah bagi kita. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama sekali, bersyukurlah kita, ucapkan Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana nikmat yang Allah bagi dalam kehidupan ini sangat-sangat banyak. Apa firman Allah dalam Al-Quran? Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat aku, maka tidak akan dapat terhitung. Di antara nikmat dia yang kita takkan dapat hitung ialah pernafasan. Daripada dulu sampai sekarang, Allah bagi kita bernafas, kan? Allah bagi kita hirup pernafasan, Allah bagi kita hembuskan pernafasan. Sampai sekarang alhamdulillah kita boleh hidup. Untuk apa? Tidak lain tidak bukan untuk bertaubat kepada Allah, rapatkan diri kita dengan Allah, banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak cakap hari ni, saya nak berkongsi ilmu tentang Al-Hafiz versus Al-Habis. Jadi apa beza di antara kedua ni? Jadi kita tengok dulu, apakah maksud itu Al-Hafiz? Al-Hafiz dalam bahasa Melayu, Al-Hafiz bahasa Arab. Jadi kita makna dia dalam bahasa Melayu ialah penjaga. Jadi seorang penjaga Al-Quran ni ialah dia menghafal Al-Quran, dia ingat akan Al-Quran, dia mengamalkan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, dia meninggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Manakala Al-Habis pula, ia sebaliknya, ia setakat habis menghafal sahaja, ia tidak mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran ajar, ia tidak meninggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Sangat-sangat rugi bagi yang Al-Habis. Kerana apa? Kerana di dalam dunia ini betapa ramai manusia dalam dunia ini, tetapi tak semua yang Allah pilih masuk Islam. Berapa ramai yang dalam orang Islam, tak semua Allah pilih untuk menjadi hafiz Al-Quran. Dan menjadi hafiz Al-Quran ini bukan sesuatu yang senang. Dan andai kata mungkin anda adalah seorang yang hafiz Al-Quran, ataupun mungkin ahli keluarga anda, atau ahli kenalan rapat anda, contoh seperti kawan atau saudara mara. Jadi jika bertanya kepada seorang hafiz Al-Quran, senangkah hafiz Al-Quran? Tak. Bukan mudah menghafal Al-Quran. Kita perlu menjaga nafsu kita, kita perlu menjaga diri kita dari perkara-perkara yang lara. Jadi bila kita bersusah payah menghafal Al-Quran, lalu kita meninggalkan yang begitu saja, rugilah bagi kita. Saya bagi satu perumpamaan, kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pasangan kita. Contohnya kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan seorang perempuan. Kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan nombor telefon dia, kita bersungguh-sungguh untuk memikat dia, kita bersungguh-sungguh mencari dia manakah alamat rumah dia. Jadi lepas kita bersungguh-sungguh, kita jumpa ayah mertua dia, jumpa mak dia, kita minta dekat dia supaya redakan kita kahwin dengan anak dia. Setelah mereka reda, kita dah kahwin dengan anak dia, kita dah bersusah payah ni dapatkan anak dia, kemudian kita meninggalkan begitu saja. Allahu Akbar, banyaknya rugi di situ, kan? Di antaranya rugi ialah yang pertama, kita bersusah payah mendapatkan dia, lepas tu kita tinggalkan dia begitu saja. Yang kedua, mak dan ayah dia mestilah dalam keadaan marah. Kita kata kita nak jaga anak dia, lepas tu kita tinggalkan begitu saja. Begitulah dalam menghafal Al-Quran. Kita bersusah payah mencari Al-Quran, kita bersusah payah mendapatkan Al-Quran. Setelah Allah beri kita peluang untuk kita menjadi hafiz Al-Quran, untuk kita menghafal seluruh Al-Quran, setelah kita hafal, adakah kita hanya ingin mendapatkan nama sahaja? Ahmad Al-Hafiz bimbing itu. Kita hanya ingin mendapatkan nama Al-Hafiz sahaja. Adakah begitu? Tidak. Rugilah bagi kita. Kita bersusah payah mencari Al-Quran sehingga Allah bagi kita peluang untuk kita menghafalkan seluruh Al-Quran, namun kita tinggalkan begitu sahaja. Yang pertama, rugilah kita tinggalkan, kita dah bersusah payah, kita tinggalkan. Yang kedua, Allah marah. Allah bagi kita peluang
Lepas tu kita tinggalkan begitu sahaja. Apakah azab kepada orang al-habis ni? Dia menghafal kemudian begitu, tinggal begitu sahaja. Di akhirat nanti kepalanya akan dihentak akan ayat yang dia sengaja melupakan. Maksudnya dia sengaja meninggalkannya. Setiap satu ayat akan dihentak kepalanya sampai hancur. Kemudian tumbuh balik seperti biasa. Begitulah juga seterusnya. Allahu Akbar. Minta kita, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah lindungi kita daripada itu. Jadi, tapi kalau al-hafiz, sangat-sangatlah besar fadilat dia. Sangat-sangat besar. Di antaranya yang biasa kita dengar, jika kita menjadi al-hafiz, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita peluang untuk menyelamatkan orang yang kita sayang, untuk menyelamatkan orang yang kita mahu, jika kita seorang hafiz Al-Quran. Jadi ini pesanan saya dengan pesanan untuk kita semua yang hafiz Al-Quran. Jika kita sedar kedudukan kita di sebelah al-habis, jangan sesekali berhenti mengulang Al-Quran. Jangan sesekali berhenti. Kita teruskan mengulang sampai kita menghadap ilahi. Kita tunjuk dekat Allah bahawa kita bersungguh-sungguh kita nak menjadi al-hafiz. Kita bersungguh-sungguh menjaga kalamullah. Kita bersungguh-sungguh menjaga Islam. Kita bersungguh-sungguh menyebarkan Al-Quran. InsyaAllah. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha pengasih. InsyaAllah Allah terima usaha kita. Allah bagi kita peluang untuk memberi syafaat kepada mereka yang kita sayang. Jadi insyaAllah akhir kata daripada saya, orang yang baik takkan selamanya baik, orang yang jahat takkan selamanya jahat. Jadi apa yang kita kena jadi? Kita kena jadi orang yang makin hari makin baik, makin hari makin baik, makin hari makin rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin hari makin banyak selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.